This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال أيضا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan mempermudahkan jalan baginya, jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan barang siapa yang Allah menghendaki suatu kebaikan kepadanya, nescaya Allah akan bagi kefahaman di dalam agama. Baik. Apa yang kita harapkan daripada mudzakarah sesi yang kedua kita pada malam tu, semoga dengannya Allah menjadikan salah satu sebab untuk mudah jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, dan menjadi salah satu tanda bahawasanya kita dalam kebaikan yang Allah kehendaki kepada kita. Baik. Dalam satu hadis Rasulullah sebut Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu menandingi salat secara bersendirian dengan 27 lipat kali ganda pahala. Jadi apabila seseorang mengikat dirinya dengan seorang imam, okey, dengan pertambatan imam, makmum lah, okey, berjemaah, maka di sana ada beberapa hukum yang khas, yang tertentu, terkena ke atas makmum tersebut. Okay. Kena ke atas makmum, si kena pada imam. Okay. Kena pada makmum, si kena pada imam. Antaranya lah, yang banyak sebenarnya. Okay. Antaranya adalah berkenaan dengan perbahasan makmum masbuk dan makmum muwafiq. Perbahasan makmum masbuk dan makmum muwafiq. Baik. Jadi sebelum kita sambung perbincangan kita, eloklah kiranya kita ulang dulu apa yang kita bincang semalam. Baik, yang kita bincang semalam adalah berkenaan dengan takrif ataupun definisi apa yang dimaksudkan dengan masbuk, apa yang dimaksudkan dengan muwafiq. Cuma kita sebut secara sepintas lalu lah, sebab kita dah bincang minggu semalam. Okey. Makmum masbuk, makmum muwafiq, kita nak tahu seseorang yang makmum masbuk ataupun makmum muwafiq, kaedahnya kita tilik pada tempoh yangnya sempat dalam berdiri imam. Okay. Tempoh yangnya sempat dalam berdiri imam. Sebelum kita sambung, adakah dalam yang join Google Meet tu daripada Semenanjung? Ada tak orang Semenanjung dalam ni? Kalau ada, mesej tulis khabar. Kalau ada, kita guna bahasa yang sederhana. Baik. Cara
Cara untuk kita beza antara masbuk dan muafiq adalah kita tilik pada tempoh. Okay? Pada tempoh masa yang makmum sempat dalam diri imam. Okay. Maksudnya, sejak makmum angkat takbir Allahu Akbar sehingga sebelum daripada imam rukuk. Okay. Sejak daripada makmum angkat takbir Allahu Akbar sehingga sebelum daripada imam rukuk ataupun sehingga imam rukuk, tempoh celah tadi. Okay. Tempoh celah tadi muat kasih untuk kadar masa bacaan Fatihah yang sederhana. Kadar bacaan Al-Fatihah yang sederhana kita ambil tempoh huruf. Okay. Masa panjang huruf. Huruf setempat kita, rata-rata orang baca Fatihah lama ni. Kita ambil tempoh ya. Contohlah, di tempat kita rata-rata orang baca Fatihah secara sederhana selama 30 saat contoh. Jadi sejak yang angkat takbir sehingga sebelum imam rukuk sempat 30 saat. Kalau sempat muafiq, kalau sempat masbuk. Okey. Kalau sempat muafiq, kalau sempat masbuk. Okey. Dan kita ingatkan balik bahawasanya makmum masbuk muafiq bukanlah makmum yang sempat baca ataupun sempat baca. Okey. Berbeza sempat baca dan sempat tempoh. Sempat baca lain, sempat tempoh lain. Yang kita nak adalah sempat tempoh. Masbuk, muafiq. Masbuk adalah yang sempat tempoh masa bacaan Fatihah yang sederhana di dalam diri imam. Ataupun dalam takrif kampungnya, makmum yang sempat 30 saat dalam diri imam. Makmum muafiq. Makmum yang sempat 30 saat dalam diri imam. Makmum masbuk. Okey. Ya, bahasa mudah-mudah lah. Bahasa mudah-mudah. Okey. Saya dah masuk menanjong oh. Okey. Dan perbahasan masbuk muafiq yang dekat situ adalah boleh berlaku pada setiap rakaat. Maksudnya dalam rakaat pertama kita boleh jadi masbuk ataupun muafiq. Rakaat kedua pun kita boleh jadi masbuk muafiq. Rakaat ketiga pun kita boleh jadi masbuk muafiq. Rakaat keempat pun kita boleh jadi makmum masbuk ataupun muafiq. Selama mana kita masih nama seorang makmum, maka kita akan jadi antara salah satu daripada dua istilah itu, sama ada masbuk ataupun muafiq. Okey, baik. Kemudian kita bincang sekarang tu apabila kita masuk dalam sembahyang, maka yang pertama kita kena tentukanlah kita tak mahu masbukkan muafiq. Okey. Bila kita boleh tentukan? Apabila kita sampai di penghujung pula. Okey. Apabila kita sampai di penghujung pula. Penghujung maksudnya sebelum yang rukuk. Baru kita boleh tentukan, aku tak masbuk, aku tak muafiq. Okey. Tiba-tiba kita syak. Ragu-ragu. Kita tak masbuk ke muafiq? Okey, kita syak. Datang ragu-ragu dalam hati kita. Kita tak masbuk ke muafiq. Jadi ulama berbeza pendapat. Dalam mazhab Syafi'i sendiri berbeza pendapat menghukumkan seseorang yang syak antara sama ada dia masbuk ataupun muafiq. Okey. Imam Romli berpandangan bahawasanya makmum tersebut jadi makmum muafiq dengan keuzuran. Muafiq dengan keuzuran. Maksudnya wajib ke atasnya baca Fatihah dan dimaafkan ketinggalan daripada imam sehingga sebelum sempurna 3 rukun panjang. Baik. Adapun Syekh Ibn Hajar berpandangan untuk ihtiyat. Okey, ihtiyat. Dan ihtiyat Syekh Ibn Hajar adalah seperti orang muafiq dalam bacaan Fatihah dan seperti masbuk dalam mendapat rakaat. Jadi Fatihah wajib baca. Sebabnya seperti orang muafiq. Muafiq wajib baca Fatihah. Wajib habiskan Fatihah. Berbeza dengan makmum masbuk. Makmum masbuk kadang-kadang si wajib terus baca Fatihah. Kadang-kadang si wajib habiskan baca Fatihah. Okey, berbeza dengan makmum muafiq. Jadi seperti makmum muafiq dalam Fatihah, maksudnya wajib baca Fatihah sampai habis. Tapi seperti makmum masbuk dalam rakaat, maksudnya
Kalau sempat rokok, barulah sempat rakaat. Mun si sempat rokok, si sempat rakaat. Dan hukum-hukum masbuk yang lain. Okey. Baik. Secara ringkaslah yang kita bincang semalam. Kita ingatkan balik yang kita buat pada malam tu dalam muzakarah. Jadi kalau ada soalan apakah silakanlah tanya je. Baik. Jadi kita pergi kepada perbahasan yang baru, iaitu asas kewujudan hukum masbuk dan muafiq. Asas kewujudan hukum masbuk dan muafiq. Permasalahan masbuk dan muafiq terjadi di atas dua asas yang utama. Yang pertama adalah kewajipan makmum mengikut imam. Yang kedua adalah kewajipan membaca Al-Fatihah. Jadi menurut mazhab Syafi'i, pandangan mazhab kita, setiap yang solat, setiap yang solat, sama adanya munfarid, sembahyang seorang diri, ataupun menjadi imam, ataupun menjadi makmum. Tiga jenis tu. Munfarid, imam, makmum. Wajib ke atas ketiga-tiga golongan tu untuk membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat solat. Wajib. Okay, wajib. Okay. Ya. Kewajipan. Yang kedua, kewajipan yang pertama adalah makmum mengikut imam. Mesti mengikut imam. Jadi apabila makmum dah ikat dirinya dengan niat mengikut imam, maka wajib ke atas makmum mengikut imam. Okey, wajib ke atas makmum mengikut imam. Sebab apa wajib? Kita tengok. Kewajipan makmum untuk mengikut imam. Kewajipan makmum untuk mengikut imam. Seorang yang bergelar makmum hendaklah mengikut perbuatan imamnya. Hal ini kerana berdasarkan hadis Rasulullah, "Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bih, fala takhtalifu alaihi, fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u." Maksudnya, sesungguhnya dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Dan makna imamnya sendiri adalah yang diikuti. May yuqtada bih. Seseorang yang diikuti. Makmum pula adalah yang mengikuti. Okey. Jadi kata Rasulullah, "Innama ju'ila al-imam liyutamma bih." Sesungguhnya dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih. Maka janganlah kamu bersalahan dengannya. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila bertakbir ia imam, nescaya bertakbirlah oleh kamu makmum. Wa idza raka'a farka'u. Apabila rukuk ia imam, nescaya rukuklah oleh kamu makmum. Baik. Okey. Daripada hadis yang kita bacakan tadi, yang menunjukkan kewajipan makmum untuk mengikut imam. Okey. Kewajipan makmum untuk mengikut imam. Cuma adakah apabila makmum mengikut imam, adakah solatnya terus dihukumkan batal oleh ulama? Jawapannya si. Okay. Ulama buat perincian pula. Sebab apa? Sebab melihat kepada hadis-hadis yang lain pula. Ada hadis lain. Okey, bukan semata-mata hadis tu. Baik. Sebelum tu ada yang mempersoalkanlah. Apabila kita bincang berkenaan dengan boleh makmum bersalahan dengan imam dua rukun fi'li, ataupun dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang. Okey. Jadi ada seseorang datang kepada kita dan nya pun berhujahlah. Okey, berhujah. Kan ada hadis yang disebut hadis Rasulullah, "Innama ju'ila al-imam liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u." Hadis Rasulullah kata suruh ikut. Kalau takbir, takbirlah. Kalau rukuk, rukuklah. Macam ni boleh kita pada dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Maksudnya apabila imam rukuk, kita siap rukuk.
Jadi masalah bertentangan dengan hadis ni sia. Okey. Jawabnya kita boleh jawab dengan pelbagai jawapan lah sebenarnya. Antaranya kita boleh jawab bukan satu saja hadis yang menceritakan tentang wajib mengikut imam tu. Ada hadis lain. Ada hadis yang menceritakan dimaafkan ketinggalan 2 rukun. Ada hadis yang menceritakan tentang dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Ada hadis. Jangan semata-mata kita bersandar dengan satu hadis, kita nak salahkan yang lain, boleh. Okey. Ulama dah bagi siap-siap adalah sebabnya. Sebab mereka melihat kepada hadis. Okey. Mereka melihat kepada hadis juga. Yang kita lihat hadis sikit je. Ulama lihat hadis banyak. Okey, baik. Yang satu. Ataupun kita boleh jawab juga. Namun macamnya, kita boleh jawab juga untuk buatnya berfikir. Macamnya, kalau imam bangun rakaat yang kelima, adakah makmum belakang pun wajib ikut imam bangun rakaat kelima? Berdasarkan hadis yang sama, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Kita boleh jawab macam ni tu. Okey, kita boleh jawablah. Ikutlah. Jadi hadis tu, hadis umum lah. Okey, ada perinciannya. Dijadikan imam untuk diikuti yang masalah dah. Apabila pada perbuatan yang betul sahaja. Adapun dalam perbuatan yang salah, boleh ikut. Okey, baik. Tengoklah. Tengok, apabila seseorang makmum telah berniat untuk mengikut imam, akan tetapi dia tidak mengikut perbuatan imamnya di dalam solat. Niat nak ikut imam, niat berjamaah. Tapi tiba-tiba si ikut imam dalam solatnya, solat makmum. Nescaya pada ketika itu makmum tersebut telah menyalahi suruhan Nabi Muhammad SAW. Itu first step. Okay. Yang pertama, dia dah menyalahi apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Menyalahi, bersalahan dengan apa yang disuruh Rasulullah. Rasulullah kata, imam takbir, mu takbir. Imam rokok, mu rokok. Bila kita syik bola sana, maksudnya kita bersalahan dengan perintah Nabi. Tapi adakah bersalahannya terus melazimkan kita batal sembahyang? Tidak. Okey. Baik. Nescaya pada ketika itu makmum tersebut telah menyalahi suruhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada setiap makmum, iaitu untuk mengikut segala perbuatan imam. Terdiri daripada situasi tersebut beberapa keadaan serta beberapa hukum. Okey, itu penting. Dan apa yang kita bincang tu, yang tu adalah yang kita akan gunakan sepanjang perbincangan berkenaan dengan masbuk dan muwafiq, insya-Allah. Situasi yang pertama adalah makmum tertinggal. Makmum tertinggal daripada imamnya sehingga satu rukun fi'li. Makmum tertinggal daripada imamnya sehingga selesai satu rukun fi'li. Okey. Rukun fi'li ya, sama ada rukun yang panjang ataupun rukun pendek. Makmum tertinggal daripada imamnya sehingga selesai satu rukun fi'li. Maksudnya macam ni? Kita tengok contoh. Imam pada rukun i'tidal, sedangkan makmum masih berdiri qiyam. Ya, baru dikira selesai satu rukun. Okey. Selesai. Okey. Dalam kitab tu, kita orang akan tengok kelak perbezaan pada penggunaan selesai, kalimah selesai dan kalimah sempurna. Berbeza. Kami bezakanlah. Selesai tu kita ambil terjemah untuk faragh. Faragha. Okey. Faraghal imam. Okey. Adapun sempurna, kita tengok pula. Sempurna 3 rukun panjang. Sebelum sempurna 3 rukun panjang. Ya, kita terjemah terjemahan untuk talabbus. Okey, talabbus, masuk dalam rukun yang keempat sebenarnya. Okey, ayat pula kita akan sebutlah apa perbezaannya. Baik. Okey, yang dimaksudkan dengan selesai adalah kita
bangkit daripada rukunnya. Contoh, kita sama-sama dengan imam dalam qiyam. Sama-sama dalam qiyam. Kemudian imam rukuk. Apabila imam rukuk, maka imam mendahului makmum satu rukun fi'li. Cuma selesai ke belum rukun fi'li tersebut? Belum. Okay? Belum selesai ke rukun fi'li tersebut. Bila selesai rukun fi'li? Apabila imam bangkit daripada rukuk. Imam bangun sikit daripada rukuk walaupun belum sampai i'tidal. Okay? Walaupun belum sampai i'tidal, tetap dah dikira selesai rukunnya. Okay? Boleh faham? Boleh faham ke? Tengok, kalau disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, tengok wa in takhallafa bi ruknin fi'liyin tawilin aw qasirin bi an faragha al-imam minhu, dengan bahawasanya faragha, selesai, faragha al-imam minhu, imam daripadanya, daripada rukun tersebut. Tengok, yang dimaksudkan dengan selesai ni, sawa'un awasala lirrukni alladhi ba'dahu am kana fima bainahuma, sama sahaja, sama ada dia sampai, sama sahaja ataupun sama ada dia sampai awasala lirrukni alladhi ba'dahu, pada rukun yang setelahnya, setelah rukun tadi, am ataupun kana adalah ia, fima bainahuma, pada barang yang di antara keduanya, kedua rukun tersebut. Okey, yang maksud faragh, maksudnya selesai, sid disyaratkan masuk dalam rukun yang seterusnya. Okey, kita ada rukun rukuk. Kemudian kita ada rukun i'tidal. Okey, selesai maksudnya kita angkat sikit daripada rukuk, angkat sikit daripada had rukuk, had sekurang-kurang rukuk lah. Okey, maka selesai dah satu rukunnya tadi, walaupun belum masuk dalam i'tidal secara sempurna lah. Okey, boleh faham tak? Boleh faham? Cik komen. Boleh ke? Ia maksud selesai. Okey, selesai. Berbeza dengan penggunaan sempurna. Kita dah baca kitab yang kita guna tu, ada sesetengah tempat kita guna perkataan sempurna, bukan selesai. Beza lah. Bezanya macam ni, kalau kita sampai dekat tempatnya kita akan sebut. Hukumnya, kalau sengaja lah, makruh tetapi tidak membatalkan solat walaupun dengan sengaja. Okey, makruh, sengaja melambatkan sehingga selesai satu rukun fi'li, hukumnya makruh. Okey, hukumnya adalah makruh. Contohnya macam ni. Contohnya habis dah, nya makmum muwafiq. Contoh, nya makmum muwafiq. Kemudian nya dah habis dalam bacaan Fatihah. Apabila imam rukuk, nya semua rukuk dulu. Imam pun i'tidal. Okey, maka imam dah selesai satu rukun fi'li, barunya rukuk. Hukum perbuatannya adalah makruh, tapi sembahyangnya masih sah. Okey, hukum perbuatannya adalah makruh, tapi sembahyangnya masih sah. Okey, boleh?
Yang kedua, situasi yang kedua. Makmum tertinggal daripada imamnya sehingga selesai dua rukun fi'li tanpa sebarang keuzuran. Okey. Makmum ketinggalan daripada imamnya selesai dua rukun fi'li tanpa sebarang keuzuran. Contoh, imam dah selesai rukun i'tidal. Okey. Imam selesai dah i'tidal. Imam selesai dah i'tidal. Dan hendak berkehendak untuk pindah kepada rukun yang seterusnya iaitu sujud. Sedangkan makmum masih berdiri qiyam. Okey. Asalnya sama-sama qiyam. Kemudian imam rukuk. Makmum belum rukuk. Imam i'tidal. Makmum belum i'tidal. Okey, tengok. Apabila imam rukuk, maka imam dah mendahului makmum satu rukun. Cuma belum selesai. Bila selesai, bangun sikit daripada rukuk, selesai satu. Masuk ke dalam rukun yang kedua. Adakah batal ketika imam i'tidal? Belum. Okey, belum. Sebab apa? Sebab belum selesai. Bila selesai? Apabila imam berkehendak untuk sujud. Apabila imam berkehendak untuk bongkok sujud. Bongkok untuk sujud. Okey. Apabila imam berkehendak untuk bongkok untuk sujud. Sebab dengan bongkoknya imam untuk sujud, maka selesailah rukun yang kedua. Apabila selesai dua rukun fi'li, mendahului imam atas makmum, maka batal sembahyangnya. Maka batal lah sembahyangnya. Okey. Dan nak tengok apa yang dimaksudkan dengan bongkok untuk sujud yang disebutkan dalam kitab Tuhfah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengok. أو تخلف بركنين فعليين متواليين بأن فرغ الإمام منهما وهو فيما قبلهما بأن ابتدأ الإمام الهوية للسجود. Okey. Ataupun takhallafa bersalahan ia makmum biruknain dengan dua rukun fi'liyain, dua rukun fi'li mutawaliyain berturut-turut bi an faragha dengan bahawasanya selesai oleh imam al-imamu minhuma daripada keduanya, kedua rukun, wa huwa padahal dia makmum fima pada barang qablahuma yang sebelum daripada dua rukun tersebut. Maksudnya imam nak selesai dah dua rukun, tapi sebelum dua rukun dia masih qiyam. Apa maksud selesai dua rukunnya? Bi anibtada al-imamu al-huwiyya lis-sujud. Dengan bahawasanya ibtada mula al-imamu oleh imam al-huwiyya, bongkok badannya ataupun condong badannya lis-sujud, untuk sujud. Okey. Yakni zala an haddil qiyam. Hilanglah, luputlah daripada had qiyam. Okay. Baik. Luputlah daripada had qiyam. Baik. Yang maksud condong badan imam untuk sujud. Okay. Maksudnya nak bongkok untuk sujud ia dah membatalkan solat makmum yang masih dalam keadaan qiyam. Ini situasi yang kedua. Okay. Batal sembahyang. Situasi yang ketiga, makmum tertinggal daripada imamnya dengan keuzuran. Tadi kita sebut tanpa uzur. Yang tu dengan uzur. Okey. Apabila ada keuzuran, dan keuzuran tu hanya tertentu untuk makmum muafiq sahaja. Okay, muafiq je. Jadi perbahasan secara terperinci mengenainya akan menyusul dalam bab makmum muafiq. Okey, yang keempat, makmum terdahulu daripada imamnya sehingga satu rukun fi'li. Terdahulu maksudnya makmum polah dulu. Imam pergi rukuk, imam pergi qiyam. Imam tengah qiyam. Tiba-tiba makmum rukuk. Secukup rukuk, makmum i'tidal. Selesai satu rukun fi'li.
Selesai satu rukun fi'li. Okey. Jadi perbuatan makmum mendahului imam sehingga selesai satu rukun fi'li, okey, sehingga selesai satu rukun fi'li, hukumnya adalah haram. Tapi solatnya masih dikirakan sah. Sebab apa masih dikirakan sah? Sebab belum teruk bersalahannya dengan imam. Belum terlalu teruk bersalahannya dengan imam. Ya sekiranya selesai satu rukun fi'li. Okey, selesai satu rukun fi'li. Ja. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Okey. Tadi kita bincang situasi yang keempat, sekiranya makmum mendahului imam satu rukun, selesai satu rukun. Macam kita sebut tadilah, selesai. Okey, selesai. Maksudnya imam qiyam. Imam tengah qiyam. Tiba-tiba makmum dah rukuk. Lepas makmum rukuk, makmum i'tidal. Okey, baru selesai satu rukun. Okey, baru selesai satu rukun. Okey, baru dikatakan haram. Okey, haram. Perbuatannya mendahului imam tadi, hukumnya haram. Ya, kalau selesai. Okey. Kalau selesai, belum selesai satu rukun, hukumnya macam ni. Contohnya macam ni. Contohnya, imam qiyamnya pun rukuk. Apabila rukuk, maksudnya mendahului imam satu rukun fi'li. Tapi belum selesai. Tapi belum selesai. Sekarang tu hukumnya macam ni. Hukumnya macam ni. Jadi kita cari nukilan benda ya dalam kitab Mughni. Jadi disebut dalam kitab Mughni, wa yu'khadhu min dhalika anna as-sabqa bi ba'd ar-rukni ka'an raka'a qabla al-imam wa lahiqahu al-imam fi ar-ruku' annahu kas-sabqi bi ruknin. Dan diambil daripada yang demikian itu bahawasanya mendahului dengan sebahagian daripada rukun. Sebahagian daripada rukun. Contohnya tadi, imam qiyam, kita dah rukuk. Imam qiyam, kita dah rukuk. Dah kira satu rukun? Belum. Belum selesai. Jadi maksudnya baru separuh rukun. Sebahagian daripada rukun baru. Okey, baru sebahagian daripada rukun. Ka'an raka'a qabla al-imam wa lahiqahu al-imam. Seperti dia rukuk sebelum daripada imam, kemudian imam mengikuti untuk rukuk. Annahu kas-sabqi bi ruknin, bahawasanya seperti yang mendahului dengan satu rukun. Maksudnya hukumnya seperti yang mendahului dengan selesai satu rukun, yakni haram. Mendahului sebahagian rukun pun haram. Mendahului satu rukun jelas haram. Okey. Selesai satu rukun jelas haram. Mendahului sebahagian daripada rukun pun haram juga hukumnya. Baik.
Tapi syek batal solat. Okey, syek batal solat. Situasi yang kelima, makmum terdahulu daripada imam sehingga selesai dua rukun fi'li. Makmum terdahulu. Nyapolah dua rukun fi'li sebelum daripada imam. Imam masih qiyam, nya pun rukuk. Nya rukuknya masuk satu rukun fi'li. Tapi belum habis. Bila habis, nya angkat daripada rukuk sikit, habis. Masuk kepada rukun fi'li yang kedua, i'tidal. Bila habis i'tidal, apabila bongkok untuk sujud. Nya pun bongkok untuk sujud. Imam masih qiyam. Imam masih qiyam. Jadi, ketika nya sujud ataupun ketika nya bongkok badan untuk sujud, condong badannya untuk sujud, maka batallah solatnya. Sebab apa? Sebab mendahului imam dengan dua rukun. Mendahului imam dengan dua rukun. Okey. Boleh? Ada soalan? Boleh faham? Ada soalan? Boleh faham? Yang lain boleh faham tak? Yang lain? Aisyah, Cikgu Qasidah, Nafirah. Boleh faham? Okey. Boleh faham? Alhamdulillah. Baik. Okey, tengok. Ada maklumat tambahan. Sekiranya makmum sengaja mendahului imam dengan satu rukun, maka harus baginya menunggu imam pada rukun tersebut. Okey. Harus baginya menunggu imam pada rukun tersebut. Akan tetapi sunat baginya kembali pada rukun imam. Okey. Contoh. Yang rukuk sebelum daripada imam. Sebelum daripada imam. Di perbuatan rukuk sebelum daripada imam, hukumnya haram. Sebab apa haram? Sebab apa haram? Okey, sekejap. Jadi kita sebut lambat daripada imam satu rukun, selesai satu rukun. Hukumnya makruh. Okay, hukumnya makruh. Tapi kena apabila mendahului satu rukun selesai, hukumnya haram. Okay, sebab ada hadis. Sebab ada hadis Rasulullah. Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar. Kuranglah bunyi hadis ya. Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ay yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin. Ada hadis yang mengatakan mafhumnya, tidakkah kamu takut orang yang mendahului imam ditukarkan kepalanya kepada kepala himar, keldai. Lebih kuranglah. Okey, sebab ada hadis. Sebab ya mendahului lebih teruk daripada lambat. Mendahului hukumnya lebih teruk daripada lambat. Lambat hukumnya makruh. Mendahului hukumnya haram. Baik. Sekarang tu, dia dah mendahului dengan separuh rukun. Imam masih qiyam, dia dah rukuk. Imam masih qiyam, dia dah rukuk. Okey. Perbuatan yang haram, okey, jelas perbuatan yang haram. Cuma harus baginya untuk menunggu imam pada rukun tersebut. Yang nak tunggu imam dalam rukunnya, boleh? Okey, tunggu imam dalam rukunnya. Boleh, harus. Tapi sunat ke atasnya untuk kembali pada rukun imam. Supaya boleh mengikut imam balik. Sunat hukumnya. Andai katanya mendahului imam dengan sengaja. Okey, dengan sengaja. Sekiranya makmum tidak sengaja. Okey, makmum tidak sengaja mendahului imam. Contoh makmum perempuan. Okey, belakang. Si nampak imam, cuma boleh dengar imam dalam masjid nak contoh.
Cik nampak imam tapi dengar imam. Jadi apabila dengar Allahu Akbar, miak main sebelahnya. Yang saya tahu seorang miak. Kayaknya pun rukuk. Nya pun rukuk. Tapi nya sedar-sedar rupanya imam belum rukuk. Sebabnya dengar imam bisik-bisik baca Fatihah. Contohlah. Okey. Jadi saya sengaja untuk mendahului imam. Kalau saya sengaja, bukan hukumnya haram. Okey, hukumnya saya haram sebab saya sengaja. Uh, uh, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Okey. Kalau saya sengaja, saya dosa. Baik, dan saya haram. Maka harus baginya memilih sama ada untuk menunggu ataupun kembali. Harus, dua harus. Sama ada dia nak tunggu ataupun dia nak kembali balik kepada rukun imam. Boleh, dua boleh dia pilih. Kalau sengaja, sunat untuk kembali. Harus untuk tunggu, sunat kembali. Kalau si sengaja, dua-dua harus. Dua-dua harus. Okey. Baik. Rujukan-rujukannya boleh rujuk yang bawah lah. Boleh rujuk yang bawah ya. Baik, kita pergi kepada kewajipan yang kedua. Kewajipan yang kedua adalah wajib ke atas makmum untuk membaca Fatihah. Wajib ke atas makmum untuk membaca Fatihah. Hukum membaca Fatihah pada setiap rakaat salat adalah wajib bagi imam, makmum dan munfarid. Munfarid maksudnya orang yang sembahyang seorang diri. Okey. Menurut mazhab Syafi'i. Sebab apa kita sebut menurut mazhab Syafi'i? Sebab menurut mazhab lain ada yang tidak mewajibkan. Okay, ada yang tidak mewajibkan bacaan Fatihah bagi makmum. Hal ini kerana berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ay la yasihhu salat, la yasihhu salata. La yasihhu salatu. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ada hadis. Okey, ada hadis. Tiada salat maksudnya tiada sah salat tersebut bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salat tersebut. Maksudnya setiap rakaat lah. Setiap rakaat. Dalam mazhab Syafi'i. Makmum yang sengaja meninggalkan bacaan Fatihahnya, sedangkan bacaan Fatihahnya itu wajib ke atasnya, maka batallah solatnya kerana telah meninggalkan rukun solat dengan sengaja tanpa ada sebarang keuzuran. Okey. Contoh. Angkat takbir, Allahu Akbar sama dengan imam. Lepas imam angkat takbir, dia angkat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia baca doa iftitah. Imam baca doa iftitah. Kemudian imam baca membaca Al-Fatihah. Dia pun dengar bacaan imam. Sebab ialah yang disunatkan membaca Fatihah setelah Fatihah imam. Jadi selepas imam baca Fatihah, imam pun baca surah. Apabila imam baca surah, dia pun lupa nak baca Fatihah. Okey, lupa nak baca Fatihah. Sedangkan wajib ke atasnya baca Fatihah. Okey. Apabila imam rukuk, barunya teringat bahawasanya dia belum baca Fatihah. Dan keadaannya ketika adalah makmum muafiq, wajib ke atasnya baca Fatihah. Apabila dia tengok imam rukuk, dia beranggapan dirinya adalah makmum masbuk, makanya pun rukuk. Apa yang akan terjadi atas sembahyangnya? Sembahyangnya akan batal. Kalau orang tanya sebab apa batal? Sebab meninggalkan salah satu daripada rukun sembahyang, iaitu membaca Fatihah. Okey, meninggalkan satu daripada rukun sembahyang, iaitu membaca Fatihah. Baik.
Bagi makmum masbuk, kewajipan membaca Fatihah ada kalanya gugur kesemuanya dan ada kalanya gugur sebahagiannya sahaja. Makmum masbuk, makmum masbuk si wajib untuk menyempurnakan bacaan Fatihah. Si wajib. Sebab apa si wajib? Sebab lihat ataupun tilik pada hakikat memang si sempat. Okey. Sebab makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat kadar bacaan Fatihah yang sederhana di dalam berdiri imam. Jadi kita tengok tilik pada tempoh yang sederhana, tempoh yang bukan laju, bukan perlahan, memang saya akan dapat. Kalau nya baca dengan bacaan pertengahan, si dapat. Jadi si wajib untuknya menghabiskan bacaan Fatihah. Jadi yang wajib ke atasnya adalah untuk baca Fatihah sekadar yang sempat dalam berdiri imam. Yang sempat 5 saat dalam berdiri imam, wajibnya baca Fatihah sekadar 5 saat. Yang sempat dalam berdiri imam 15 saat, maka wajibnya baca Fatihah sekadar 15 saat dalam berdiri imam. Ikutlah agak-agak lah. 15 saat dia muat berapa huruf. Contoh, berapa ayat muat? 15 mungkin muat 4 ayat. Okey. Jadi wajib ke atasnya baca 4 ayat je. Yang selebihnya gugur. Yang dimaksudkan dengan kewajipan membaca Al-Fatihah ada kalanya gugur kesemuanya. Tapi yang contoh kita bagi bukan gugur semuanya dan ada kalanya gugur sebahagian. Okey, yang kita bagi contoh tadi adalah gugur sebahagian. Wajib ke atasnya baca 4 ayat, gugur kepadanya 3 ayat. Jadi maksudnya gugur sebahagian. Gugur semua macam ni. Gugur semua contohnya yang angkat takbir Allahu Akbar, imam rukuk. Angkat takbir, imam rukuk. Sempat kasihnya tempoh sedikit tempoh dalam diri imam, si sempat. Apabila si sempat sikit pun dalam tempoh diri imam, dalam diri imam tempoh bacaan Fatihah, maka si wajib terusnya baca Fatihah. Apa yang dituntut ke atasnya mas saya adalah untuk rukuk bersama imam. Dah menyerukuk maksudnya meninggalkan satu rukun sembahyang iaitu membaca Fatihah. Kita jawab si sebab Fatihahnya gugur. Fatihahnya dah gugur. Dan Fatihah yang gugur ialah ditanggung oleh imam. Akan ditanggung oleh imam. Sebab ya kelak kita akan bincang syarat-syarat syarat-syarat rakaat ya diterima macam ni. Ini ada syarat-syaratnya. Antaranya adalah imam layak untuk menanggung Fatihah makmum. Okey. Di sana ada imam yang si layak menanggung Fatihah makmum. Ada? Okay. Ya, kita akan bincang apabila sampai pada tempatnya kelak. Baik. Bagi makmum muafiq pula, kewajipan membaca Fatihah tidak gugur walaupun imam telah berpindah rukun daripada berdiri qiyam kepada rukuk dan seterusnya. Makmum muafiq kewajipan baca Fatihah saya akan gugur. Sebab apa? Sebab makmum muafiq sempat apa? Sempat tempoh masa bacaan Fatihah yang sederhana dalam diri imam. Jadi wajib ke atasnya baca Fatihah. Melihat kepada hakikat memang sempat baca Fatihah. Okay, jadi wajib dalam apa-apa keadaan pun, sama ada muafiq dengan keuzuran ke, tanpa keuzuran ke, wajibnya habiskan baca Fatihah. Walaupun imam berpindah rukun. Imam rukuk dah, wajib baca Fatihah. Imam yang i'tidal, tetap wajibnya habiskan bacaan Fatihah. Okey. Kita tengok pada rukun-rukun yang dimaafkan pula lah lepas ya. Okey. Secara ringkasnya macam ni lah. Okey. Bolehkah saya kata? Ada soalan je? Tanya soalan tu. Ada soalan?
Faham ke? Kita baca laju sikit sebab kita nampak macam agak mudah je untuk difaham. Sebab masing-masing belajar universiti kan. Jadi tidak masalah sangat kot. Boleh? Ada soalan? Ada soalan kita jawab soalan dulu. Abang Hamzi ada soalan ke? Yang lain? Okey, baik. Semua faham, kita masuk perbahasan seterusnya. Supaya tak ada masalah lagi. Baik. Okey. Sekarang tu baru kita masuk dalam perbahasan makmum masbuk. Tadi mukaddimah semua. Okey, yang atasnya semua mukaddimah. Jadi setelah kita faham apa yang dimaksudkan dengan makmum masbuk, apa yang dimaksudkan dengan makmum muafiq, apa kewajipan ke atas makmum, yang dua tadi, wajib baca Fatihah, wajib mengikut imam. Apa yang dimaksudkan dengan wajib baca Fatihah, apa yang dimaksudkan dengan wajib mengikut imam. Okey, dan keadaan-keadaan wajib mengikut imam yang macam ni. Dan keadaan-keadaan wajib membaca Fatihah yang macam ni. Bilakahnya gugur, bilakahnya si gugur. Okey, barulah kita boleh masuk dalam perbincangan makmum masbuk. Yang kita bincang atas tadi, kita akan gunakan semuanya dalam perbincangan makmum masbuk dan makmum muafiq. Kira yang atas tadi semua bahan mentah. Gorengannya dalam tu. Okey. Baik. Makmum masbuk seperti yang telah lalu di dalam definisi. Makmum masbuk ialah makmum yang tidak sempat tempoh. Okey, bukan tidak sempat baca. Tidak sempat tempoh. Si sempat tempoh, bukan si sempat baca. Kita dah sebut dah semalam. Beza si sempat tempoh dan si sempat baca. Beza lain, jauh. Okey, jauh bezanya. Masa bacaan Al-Fatihah yang sederhana di dalam berdiri imam. Yang maksud dengan sederhana adalah bukan bacaan yang laju, bukan bacaan yang perlahan, bukan mengikut bacaan makmum, bukan juga mengikut bacaan imam. Ya, kita nak ikut bacaan apa? Bacaan huruf setempat. Orang-orang dekat tempat kita baca Fatihah lama ni kebiasaannya 30 saat, 32 saat, 35 saat. Okey, contohlah. Berbeza setiap huruf pada tempat yang lain. Contoh mungkin dekat Sarawak 30 saat. Mungkin dekat negara Arab 25 saat. Okey. Berbezalah. Tengoklah tempat kita macam ni. Cuma untuk memudahkan perbincangan kita letak 30. Mudah nak kira 30. Okey. Dimaafkan baginya, bagi makmum masbuk, ketinggalan daripada imamnya sebelum selesai dua rukun fi'li. Apa yang dimaksudkan dengan dimaafkan? Dimaafkan. Allah. Dimaafkan. Maksudnya, maksud dimaafkan adalah solatnya masih dikirakan sah. Okay. Solatnya masih dikirakan sah. Walaupun ketinggalan daripada imamnya sebelum selesai dua rukun fi'li. Apa yang kita boleh faham daripada sebelum? Maksudnya, setelah selesai dua rukun fi'li, sembahyangnya batal. Okay. Setelah selesai dua rukun fi'li, si dimaafkan ketinggalan daripada imamnya. Maksudnya batal sembahyangnya. Okay. Dan rukun fi'li, seperti yang kita maklum, pembahagiannya ada rukun fi'li yang rukun panjang, ada yang rukun pendek. Okay. Dua rukun fi'li di situ sama ada rukun panjang ataupun rukun pendek. Dua-dua masuk dalam perkataan rukun fi'li. Kalau kita mengkhususkan kepada rukun panjang, kita akan sebut rukun panjang, kita akan sebut rukun fi'li. Okay. Kita sebut rukun fi'li maksudnya
termasuklah hukum pendek, termasuklah hukum yang panjang. Okey, baik. Tidak wajib bagi makmum masbuk menyempurnakan bacaan Fatihah. Si wajib. Okey, si wajib. Makmum masbuk menyempurnakan bacaan Fatihah. Tapi kalau hanya nak baca habis boleh sih, boleh. Tak ada masalah. Cuma hukumnya si wajib. Hukumnya si wajib, bukan wajib. Okey. Walaupun kita baca laju. Kita baca laju. Kita sempat dalam diri imam 10 saat je. Tapi kita sempat untuk habiskan bacaan Fatihah. Boleh sih kita nak habiskan, boleh. Saya ada masalah. Silakan. Cuma hukum kita tetap mengambil hukum makmum masbuk. Walaupun kita dah habis baca Fatihah. Okey. Hukum masbuk muafiq lain. Baik. Yang tu kita nak bincang bab makmum masbuk. Okey. Makmum muafiq kita belum bincang. Okey. Jadi kosongkan fikiran dan kita akan masuk dalam perbahasan makmum masbuk. Tengok. Jika makmum masbuk itu sempat bersama imam di dalam berdiri imam, maka apa yang dituntut baginya adalah untuk membaca Al-Fatihah sekadarnya sehinggalah imam rukuk. Kemudian terus mengikut imam rukuk tanpa perlu menghabiskan bacaan Al-Fatihah. Kalau contohlah kita tahu kita akan jadi orang makmum masbuk. Contohnya kita angkat takbir, imam baca qul huwallah. Ya, memang si payah fikirlah. Memang kita akan jadi makmum masbuk. Qul huwallah sampai setengah minit, 30 saat. Okey. Jadi imam baca qul huwallahu ahad, kita Allahu akbar. Apa yang dituntut kepada kita ketika adalah terus baca Fatihah. Terus baca Fatihah. Tapi baca Fatihah sampai habis ya. Baca Fatihah sekadarnya. Okay, kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahu akbar. Imam rukuk. Lepas imam rukuk, apa yang dituntut kepada kita masa lagi? Dituntut ke atas kita untuk rukuk bersama imam. Rukuk bersama imam. Perlukah kita habiskan bacaan Fatihah? Si perlu. Sebab apa si perlu? Memang pada hakikatnya kita si dapat untuk selesaikan bacaan Fatihah kita. Okey. Baik. Dah ya, sikkah kita dikira meninggalkan satu rukun, iaitu membaca Fatihah? Si. Sebab yang wajib ke atas kita ketika adalah membaca Al-Fatihah sekadar yang kita sempat dalam berdiri imam. Jadi kita sempat 10 saat dalam diri imam. Jadi wajib ke atas kita baca 3 ayat. 3 ayat je lah wajib. Lepas kita selesai yang wajib, sedalah kewajipan. Bolehlah untuk kita rukuk bersama imam. Baik. Sekiranya makmum masbuk itu tidak sempat bersama imam di dalam berdiri, yakni qiyam imam, maka apa yang dituntut baginya adalah untuk mengikut imam pada rukun di mana imam berada tanpa membaca Fatihah. Yang kata takbir, imam dah rukuk, maka kena ikut imam pada rukun yang imam berada. Imam berada dalam rukuk, makanya ikut rukuk tanpa membaca Fatihah. Angkat takbir, imam i'tidal. Wajib ke baca Fatihah? Ikut makmum, ikut imam pada i'tidal. Angkat takbir, imam sujud. Angkat takbir, imam dah sujud. Jadi terus sujud. Okey, tanpa perlu membaca Fatihah. Baik. Ya maklumlah. Tengok. Tidak disunatkan bagi makmum masbuk untuk menyibukkan diri dengan melakukan perkara sunat seperti membaca ta'awudz dan doa iftitah, melainkan jika makmum tersebut menyangka bahawasanya dirinya akan sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah walaupun dengan membaca bacaan sunat. Okey. Pada asalnya sunat ke atas makmum, sunat juga ke atas imam.
membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajib, sunat. Dan sunat juga membaca doa iftitah. Okey. Tapi apabila makmumnya adalah makmum masbuk. Okey. Apabila makmumnya adalah makmum masbuk, maka ketika ya si disunatkan ke atas makmum tersebut untuk baca bacaan yang sunat. Kalau orang tanya, sebab apa? Okay. Sebab apa si disunatkan untuk membaca bacaan sunat ya? Sebab masa yang ada untuknya memang si sempat untuknya habiskan bacaan Al-Fatihah yang wajib. Kalau kita tilik pada hakikatnya. Okey. Sebab ialah si perlu ataupun si disibukkannya untuk buat benda yang sunat. Tapi hanya dituntut untuk melakukan benda yang wajib je. Andai katanya maulah benda sunat, makanya akan mengurangkan waktu untuknya buat benda yang wajib. Okay. Mendahulukan sunat di atas wajib. Maksud betul lah. Okey. Baik. Melainkan jika makmum tersebut menyangka. Melainkannya sangka. Menyangka bahawasanya dirinya akan sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah walaupun dengan membaca bacaan sunat. Okey, nya tahu yang makmum masbuk. Bila yang kata takbir, imam baru bismillah nak baca surah Qul huwallah contoh. Qul. Imam baru Qul. Dia pun Allahu Akbar. Dia baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebabnya menyangka sempat walaupun dalam 10 saat yang berbaki tu sempatnya nak habiskan bacaan Al-Fatihah. Sempat. Jadi tetap disunatkan ke atasnya untuk membaca ta'awuz. Di atas sangkaannya tadi. Sangkaan sempat untuknya baca bacaan yang wajib. Sekadar yangnya sempat dalam berdiri imam. Ada kaedah yang disebut ulama. Macam ni berkenaan dengan menyangka tu, sangkaan tu. Sekejap. Okey. Dalam kitab Tuhfah disebutkan walhasil min kalamihim annana binisbati lil'udhri wa adamihi ay wa adamil udhri nudiru al-amra 'ala al-waqi' wa binisbati linadbil ityani binahwi at-ta'awudh lil masbuq nudiru al-amra 'ala dhannihi. Okey. Boleh masing-masing tengok dalam kitab Tuhfah. Okey. Ayat kaedahnya lah, kaedahnya. Binisbati lil-udhri wa adamih. Yudirul amru 'ala al-waqi'.
uzur. Baik. InsyaAllah kita kongsi kaedah tadi dalam WhatsApp, dan kita akan sebut apa yang dimaksudkan dengan kaedah yang tadi lah. Okay. Baik. Tidak disyariatkan bagi makmum masbuk untuk menyibukkan diri dengan melakukan perkara sunat seperti ta'awudz dan doa iftitah, melainkan jika makmum tersebut menyangka bahawasanya dirinya akan sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah walaupun dengan membaca bacaan sunat. Okey. Ya, poin last tadi lah. Baik. Jadi keadaan makmum masbuk ada dua. Makmum masbuk yang sibuk dengan selain Fatihah dan makmum yang tidak sibuk dengan selain Fatihah. Okey. Perbincangan makmum yang sibuk dengan selain Fatihah, makmum yang tidak sibuk dengan selain Fatihah, ya kita akan bincang pada minggu yang akan datang. Cuma ringkasannya, makmum yang tidak sibuk dengan selain Fatihah maksudnya yang angkat takbir Allahu Akbar terus baca Fatihah tanpa ada bacaan sunat, tanpa ta'awuz, tanpa doa iftitah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tanpa senyap. Okey. Terus baca Fatihah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, contoh. Adapun makmum yang sibuk dengan selain Fatihah, maksudnya yang angkat takbir Allahu Akbar. Yang makmum masbuk Allahu Akbar, Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Yang sibukkan dirinya dengan selain Fatihah. Selain Fatihah ya, kalanya bendaya sunat pada asalnya. Ada kalanya bendaya bukan sunat pun. Contohnya diam. Allahu Akbar, diam, senyap. Pasal sibuk baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ya sibuk dengan selain Fatihah. Hukumnya lain. Hukumnya lain. Okey, hukumnya dua-duanya sama. Ini kita akan bincang pada minggu yang akan datang insya-Allah. Ada soalan? Ada soalan? Boleh faham apa yang kita bincangkan? Yang lain boleh faham? Ada soalan sih? Ada soalan, cuba tanya soalan. Mendapat jawab, kita jawab. Siapa jawab, kita jawab juga. Dengan jawapan la adri. Ada soalan? Kita bagi masa untuk soalan sekejap. Soalan penting sebenarnya. Soalan penting sebenarnya. Soalan penting untuk orang yang mengajar. Okey. Pengalaman lah. Pengalaman kami sendirilah. Soalan daripada masyarakat amat penting. Sangat-sangat penting. Dan kita kena jujur lah. Kita siapa jawab pada siapa jawab lah. Dan kita perlu cari. Jangan kita biar aja siapa jawab, terus kita biar. Boleh? Siapa jawab, kita akan cari sampai dapat jawapan. InsyaAllah manfaatnya memang banyak sangat. Okay? Dan pengalaman kami lah dalam mengajar bab solat musafir. Mengajar bab solat musafir. Mengajar bab solat musafir antara keajaiban sikit lah. Keajaiban sikit. Sebab
Sebelumnya saya dah belajar secara khusus. Saya dah belajar secara khusus dengan Ustaz Abu Samah lah. Cuma terjemahkan kitab takrirat dan mengajar. Atas perintah Ustaz Abu Samah. Okay. Atas perintah Ustaz Hanafiah. Jadi mas saya, kita pun belum dalam mempelajari sesuatu ya. Just kita baca yang dalam takrirat, okay, poin-poin yang dah disebutkan, okay. Tibalah masanya kita berdepan dengan masyarakat. Apabila kita berdepan dengan masyarakat, soalan-soalan daripada orang-orang kampung asyik sama dengan soalan-soalan daripada orang yang belajar. Kadang-kadang kita asyik terfikir soalannya. Okay, kadang-kadang kita asyik terfikir soalannya. Dan jujurnya, kita boleh, kami lah, jujurnya, boleh dapat faham sikit bab solat musafir adalah asbab masyarakat tanya soalan. Asbab masyarakat tanya soalan. Dan untuk pengetahuan semua yang kita share sebelum tu berkenaan dengan kaedah ataupun pengiraan 4 hari 4 malam, kurang 4 hari 4 malam, mesti termasuk hari sampai ya. Ya pun adalah sebab orang tanya. Okay, sebab orang tanya. Mungkin orang si tanya, saya akan jadi benda ya. Saya akan jadi. Maksudnya saya akan kita cari benda ya. Okay. Jadi soalan kita boleh lari. Okay. Kalau kita si tahu, kita jawab si tahu dan kita cari. Bukan semata-mata jawab si tahu, tapi kita jawab si tahu dan kita cari jawapannya. Apabila kita dapat jawapan, kita akan puas hati. Lepasnya orang akan tanya soalan yang sama. Okay, orang akan tanya soalan yang sama. Ialah hakikat yang berlaku dalam masyarakat kita. Okay. Jadi jangan takut dengan soalan orang. Okay. Wallahu alam. Ada soalan? Okay, last 3 minit. Dan daripada soalan orang lah kita belajar untuk menjawab, cara menjawab. Okay. Daripada soalan orang kita belajar untuk menjawab. Dan berdasarkan pengalaman juga lah, dalam bab haid kita boleh jadi ingat permasalahan dalam haid sebab orang tanya. Orang si tanya memang si ingat. Orang si tanya memang si ingat. Yang pentingnya lah, sebagai tulabul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu, apabila kita si tahu, orang tanya kita soalan, apabila kita si tahu, jangan kita biarkan soalannya. Jangan kita biarkan soalannya. Kita cari jawapan. Kita cari jawapan. Ataupun cara kami lah untuk perkongsian je lah. Nak ikut silakan, semua ikut silakan. Okay. Cara kami akan bagi jawapan dulu. Bukan bagi jawapan ke orangnya, bagi jawapan untuk diri kami dulu. Berdasarkan apa yang kami faham. Okay. Kita tulis dulu jawapan tu. Itu jawapan utama. Kita sih bagi dengan orangnya. Lepas tu baru kita cari. Lepas tu kita baru cari. Betul sih jawapan kita ya. Kena sih dengan apa yang dibincangkan oleh para ulama. Okay. Kalau kena, maksudnya pemahaman kita betul. Okay. Kalau si kena, maksudnya pemahaman kita yang salah dan kita dapat ilmu yang baru. Okay. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah min surah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.